Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda Awani Asia. Malam ini kita akan membicarakan pembasmian kemiskinan. Di manakah permulaannya, kerana pengalaman China dan juga pengalaman Malaysia dalam menangani kelompok masyarakat yang miskin ini perlu diberi perhatian, dan terkini di bawah kerajaan yang baru ini, iaitu Kerajaan Perpaduan, Kementerian Ekonomi bersama Jabatan Perangkaan Malaysia misalnya, DOSEM, sedang mengkaji dan meneliti kaedah pengukuran terbaru bagi menggantikan pendapatan garis kemiskinan PJK yang mengukur kemiskinan mutlak, kerana data-data yang ada dalam senarai yang asal ataupun yang sah di bawah senarai IKASih merekodkan hampir 500,000 ketua isi rumah ataupun KIR. Daripada jumlah itu, seramai 124,519 ketua isi rumah di bawah kategori miskin tegar, ataupun lebih 300,000 ketua isi rumah di bawah kategori miskin. Jadi membasmi kemiskinan ini merupakan agenda utama Kerajaan Perpaduan ini, dan beberapa kali dinyatakan dalam ucapan-ucapan ataupun dalam pertemuan dengan pihak rakyat. Perdana Menteri bertekad bahawa kerajaan ini akan cuba menyelesaikan ataupun mengeluarkan ketua isi rumah di bawah kemiskinan mutlak ini. Jadi untuk melihat perkara ini, pengalaman China dan juga pengalaman Malaysia, Profesor Ulong Datuk Raja Rasya, Profesor Ekonomi Universiti Melaya dan juga Pengarah Eksekutif Institut Asia Eropah sudah pun bersedia. Apa khabar, Prof? Khabar baik, saudara. Terima kasih, kerana bukan senang nak dapatkan Prof untuk ditemubah secara eksklusif pada malam ini. Terima kasih, Prof. Dan juga saudara Ahmad Shukri Azmi, wartawan kumpulan media Cina yang sudah pun kembali ke Beijing. Apa khabar Shukri? Baik, Haji. Terima kasih. Okey, sebagai permulaan, Prof, dengan kenyataan Perdana Menteri, Menteri Ekonomi dan beberapa polisi dan juga dasar yang sedang dilaksanakan, adakah kita dapat menoktahkan kemiskinan mutlak ini dan pengalaman yang lalu-lalulah daripada kajian Prof, adakah ia kali ini akan membuahkan hasil? Saya kira kalau kita berbalik kepada pengalaman di bawah pimpinan Perdana Menteri Tun Razak, banyaknya kejayaan yang dicapai. Dia pun taklah sampai sifat, taklah sampai ianya dihapuskan terus. Ya. Namun ia telah diturunkan daripada hampir 50%. Jadi kita lihat apakah kaedah-kaedah yang diguna dulu yang boleh kita ubah sesuaikan untuk masa sekarang ini. Satu perkara yang saya nak nyatakan, Tun Razak, sebab dalam buku yang saya sunting dengan Tan Sri Kamal, Driving Development Revisiting Razak's Role in Malaysia's Economic Progress, kami juga buat banyak penyelidikan sebelum mengarang buku itu. Ia disunting sebenarnya. Kami telah dengan nyata boleh jelaskan bahawa Tun Razak tidak membenarkan kedudukan yang tidak berubah baik. Ini bermakna apabila daya pengeluaran tak tambah, apabila adanya nelayan umpamanya, masa itu majukan ditubuhkan dan beberapa faedah diberi kepada mereka, termasuk juga kapal dengan enjin jentera, semuanya, tapi semuanya menghasilkan kenaikan daya pengeluaran, semuanya. Ukuran yang berasaskan data daripada DOSEM yang saudara maksudkan tadi. Jadi bagi saya, teknologi yang digunakan masa itu tidaknya dicipta oleh orang Malaysia. Mardi digunakan umpamanya dalam pertanian, tapi semuanya diubah sesuaikan. Teknologi yang dibawa dari luar negara diubah sesuaikan. Buat masa ini, Malaysia mempunyai keupayaan untuk mencipta. Jadi kedudukannya lebih tinggi. Malaysia berupaya untuk mengambil langkah yang lebih terus untuk menghapuskan terus kemiskinan mutlak. Bagi saya, ia telah bermula dengan ucapan dengan keazaman Perdana Menteri telah nyatakan, iaitu dan beliau juga saya lihat dalam pengalaman saya memahami perbezaan antara kemiskinan tegar dan kemiskinan mutlak. Jadi bagi saya, disebabkan adanya pimpinan seperti itu, kita boleh membawa balik satu pengalaman yang berjaya, cuma mengubah sesuaikan dengan zaman sekarang ini demi mencapai matlamat itu. Jadi saya yakin ia boleh dicapai. Okey, saya nak minta Prof tambah, tetapi saya kembali kepada Ahmad Shukri Azmi. Kita tahu China satu ketika mempunyai populasi yang besar, kelompok miskin tegar ini. Kalau kita lihat, mereka juga ada perancangan seperti mana yang dilakukan oleh Tun Razak satu ketika dahulu. Di bawah pimpinan-pimpinan sebelum ini, mereka berfasa daripada 1978 hinggalah 2020.
berkaitan dengan membasmi kemiskinan. Jadi pengalaman China itu bagaimana pada pandangan Ahmad Shukri Azmi, ia boleh juga dilaksanakan dalam konteks Malaysia? Saya nampak sepanjang keberadaan saya di sini dalam masa tempoh 5 tahun ini, saya sempat berada waktu China belum lagi mencapai kemiskinan, keluar daripada kemiskinan mutlak. Dan sekarang ni nak keluarkan diri, dah pun keluarkan diri dan ke fasa yang seterusnya, iaitu 100 tahun kedua. Ya. Dan sekarang ni apa yang saya nampak, ada persamaan yang boleh diguna pakai di Malaysia yang telah pun dilaksanakan dengan jaya ni di China. Misalnya, dalam lautan-lautan saya ke serata China, saya nampak beberapa perkara yang amat ditekankan. Contohnya misalnya dalam pada 2021 pada bulan Mac macam tu, Duta Besar China ke Malaysia, Ouyang Yujing memberitahu ada 3 senjata rahsia. Dan saya tertarik dekat nombor 3 itu, iaitu inovatif. Mereka banyak membelanjakan terhadap R&D, penyelidikan di kawasan-kawasan miskin misalnya. Contohnya di yang baru-baru ni saya ke Kashgar. Saya lihat bagaimana petani di situ dibantu, bukan sahaja diberikan gula-gula misalnya, bukan diberikan dari segi kewangan, tapi lebih luas. Contohnya mereka petani ini, kita tahu akan ada musim-musim yang mereka akan bertani, akan ada masanya yang mereka akan berehat, yang mungkin tak ada apa-apa program ketika itu. Jadi apa yang saya lihat, mereka ini misalnya diberi peluang untuk menceburkan diri dalam bakat-bakat yang lain. Sebagai contoh, mereka membuat lukisan. Dan lukisan ni kita nampak sangat mudah, jika lukisan minyak misalnya. Tapi harga-harga yang lukisan yang dijual itu, dan lukisan-lukisan mereka telah dieksport ke luar China dan termasuk di Malaysia juga. Jadi saya nampak di situ ada usaha yang mereka nak bawakan selain daripada pertanian itu sendiri. Dan sebagai contoh, mereka macam mana nak tarik minat-minat orang-orang petani untuk menceburkan diri dalam bidang-bidang seperti itu. Mereka menawarkan skim. Sebagai contoh, 80 yuan ataupun bersamaan dengan RM50 sehari elang, dan juga makan 3 kali sehari. Jadi mereka ini ada masa lapang dan mahu menceburkan minat dalam lukisan dan sebagainya. Jadi mereka ada bakat-bakat mereka itu dihargai. Dan kemudian misalnya orang-orang lelaki di sini, saya nampak di Kashgar misalnya, mereka sangat aktif bersukan. Jadi kerajaan menyediakan prasarana ataupun infrastruktur bagi mereka menceburkan diri dalam bidang bola sepak. Dan kalau kita nampak waktu mereka berehat tu, mereka gunakan untuk berlatih bola sepak. Dan mereka, kalau nampak dalam pasukan bola sepak Cina itu sendiri, ramai yang asalnya daripada Xinjiang dan sebagainya. Jadi mereka ini dapat menceburkan diri dalam bidang semi profesional, dan saya nampak itu antara usaha yang kita boleh gunakan. Misalnya di petani di Malaysia juga mungkin boleh diberikan ruang untuk mereka menceburkan diri dalam bidang-bidang lain juga. Okey, Prof. Ini satu pendekatan yang agak luar kotak yang mungkin pertama kali saya dengar juga. Kerana sinonim kelompok yang miskin tegar ataupun kemiskinan mutlak ini, ia berkaitan dengan mereka tidak ada akses dengan segala bantuan kerajaan, dan mereka berada di kawasan mungkin terpencil seperti kawasan pedalaman ataupun kawasan yang begitu remote area di Sabah, Sarawak ataupun di Semenanjung Malaysia ini. Tetapi sentiasa kita menggunakan konotasi berikan joran, bukannya berikan ikan kepada orang miskin. Jadi apabila kita mendengar apa yang Ahmad Shukri katakan tadi, nampaknya pendekatan di China mereka lebih bentuk inovasi dan ruang-ruang ekonomi yang bukan sinonim dengan orang miskin lah. Nelayan, bertani kecil-kecilan, bertani padi bukit dan sebagainya. Adakah di Malaysia ini dalam era sekarang ini kita perlu juga beralih lah pembangunan kapasiti untuk keluarkan mereka dari kemiskinan mutlak ni, Prof? Saya banyak pengalaman juga buat kajian dan menerbit berkaitan dengan negara China, termasuk ada juga beberapa buku. Dalam pengalaman saya, memang China dilihat sebagai contoh yang terbaik di dunia dari memindahkan mereka yang miskin itu keluar daripada garis kemiskinan. Memang yang paling menyinar ialah contoh negara China, dan apa yang saudara Shukri Azmi nyatakan itu bagus sekali.
Namun saya kira juga saya perlu juga nyatakan yang itu kata-kata Confucius itu, daripada memberi seekor ikan mengajar saya memancing ikan. Tapi dalam konteks itu falsafah seperti itu memang tersebar seluruh Asia dan begitu juga di dunia sejak Lao Tzu dengan Confucius. Namun saya percaya kita harus juga cuba membuat penguasaan apa yang berlaku di China kalaulah sesuatu dari sana nak diambil. Bayangkan kes buku hijau dulu tu. Buku hijau dulu tu. Masa kita menghadapi masalah inflasi, kekurangan makanan dan sebagainya kerana harga minyak telah melambung, seketika kita belum lagi menemui minyak di Terengganu. Ketika itu inflasi naik terus, melambung sampai lebih kurang 9%. Paling tinggi di sejarah Malaysia. Jadi kita menghadapi masalah itu, kita menggunakan tanah terbiar buat ni, Tun Razak yang nyatakan perkara itu. Dan saya juga ingin menyatakan contoh Felda ni dijadikan teladan di Korea Selatan. Presiden Park Chung-hee telah membawa dan melancarkannya di Busan tahun 1972. Tapi mereka cuba setiap 1 tahun mengubah suaikan demi peradaban zaman. Ya, betul. Bagi kita yang penting di sini ialah apakah kita telah berbuat demikian ataupun badan-badan seperti ini, RISDA, Felda, Felkra semua ni telah menjadi pentas politik daripada menerima peralihan atau tekanan untuk mengekalkan kecekapan dan daya saing. Menarik. Bagi Prof, dengan beberapa inisiatif Menteri Ekonomi misalnya, seperti inisiatif pendapatan rakyat, mereka dibenarkan untuk menjual makanan sarapan di vending machine dan nampaknya ada beberapa peserta yang dalam IPR ini sudah pun mendapat hasilnya melebihi 2-3 ribu ringgit sebulan. Begitu juga tanaman sayur-sayuran seperti cili vertigasi sedang rancak dilaksanakan. Adakah program-program berbentuk ini yang wajar dimajukan ataupun diperbanyakkan? Kerana kita tahu LKIM, Felda, Felkra, RISDA nampaknya seolah-olah mereka terperangkap dengan polisi yang sudah sekian lama mereka laksanakan, tetapi mereka lebih berbentuk inisiatif-inisiatif yang business as usual. Mereka tidak lagi mendasari isu-isu kemiskinan dan juga membawa mereka mendapat pendapatan yang lebih itu. Apa pandangan Prof? Saya kira apa yang telah diusahakan dipimpin oleh YB Rafizi itu bagus juga. Namun kita tak boleh ketepikan kes yang melibatkan ramainya penduduk. Felda rupanya bilangan peneroka katakan yang terdapat tu ramai, cukup ramai, jauh lebih daripada apa saja kesan yang kita dapat daripada langkah-langkah YB Rafizi ini. Bagi saya, biarpun saya terima tanggapan Saudara Adillah Arsyad bahawasanya badan-badan ini telah jadi usang. Dia ketinggalan zaman katakan. Ini bermakna kita perlu menekankan perubahan demi mempertingkatkan daya saing mereka. Kalau kita tidak berbuat demikian, ia kekal sebagai dinosaur yang orang sebut. Dan ini telah berjaya di beberapa negara di mana kecukupan beras umpamanya telah mencecah 93%. Bagi kita yang tertinggi masa Tun Razak tahun terakhir sebelum Allahyarham meninggal, tahun 76 mencatatkan 87%, sekarang ini 69%. Ya. Jadi bagi saya contoh itu wujud dan mereka juga belajar daripada kita. Dan saya kira antara langkah yang YB Rafizi nyatakan, biarpun saya tak tahu dari segi program-program yang khusus itu, untuk memperkenalkan pendigitalan, bagi saya itu penting. Tapi cara berbuat demikian itu memerlukan banyak institusi yang terlibat, semuanya berkoordinasi sama, semua itu penting. Begitu juga dengan badan-badan yang buat fabrikasi robot, drone dan sebagainya, dan juga badan swasta seperti yang dipimpin oleh Kamarun, Aerodyne dan sebagainya perlu dilibatkan. Bagi Ahmad Syukri Azmi, pengalaman di China dan kita tahu juga wilayah-wilayah China ni tak semua
mempunyai pertumbuhan ekonomi yang baik seperti wilayah-wilayah terutamanya di sebelah utara ataupun di sebelah pantai benua China itu, tetapi kawasan-kawasan lebih ke dalam itu sepadan dengan Tibet, sepadan dengan Mongolia dan Rusia itu kita tahu juga mereka masih ketinggalan. Jadi pengalaman berada di Xinjiang, di bandar Kashgar dan sebagainya, adakah ini menjadi satu kebanggaan polisi-polisi yang benar-benar sampai kepada kelompok sasar untuk mengeluarkan mereka dari paras kemiskinan? Syukri. Ya, ia menjadi satu kebanggaan, tapi saya lihat mereka memang banggakan tentang pencapaian ini. Tapi saya lihat ada satu lagi perkara yang mereka lebih fokus, iaitu bagaimana walaupun tanpa pendigitalan. Tadi kita sebut tentang pendigitalan kan. Kalau nak masuk ke dalam kawasan-kawasan ini perlu kita hebatkan internet, misalnya infrastruktur yang asas lah kalau kita ikutkan Maslow hierarchy itu, kita perlukan yang basic needs yang yang diperlukan oleh penduduk tempatan. Tapi tempat-tempat yang saya pergi itu juga yang dahulunya saya faham mereka juga ketinggalan dari sudut pendigitalan. Tapi bagaimana mereka dapat overcome, saya nampak lihat ialah pengkaderan mereka. Bagaimana dari top bottom mereka penyelarasan itu, coordination itu sampai ke orang-orang bawah. Walaupun terputus, mungkin internet tak ada, tetapi mereka dapat juga memasuki kawasan-kawasan itu dengan adanya bantuan-bantuan yang saya boleh panggil, misalnya dari Shanghai, boleh sampai ke Kashgar. Kita tahu Shanghai ni lebih dekat ke Malaysia berbanding dari Shanghai ke Kashgar. Tapi mereka ni turun padang dari berbeza provinsi dan memberi bantuan-bantuan yang diperlukan, misalnya dari segi teknologi dan sebagainya. Saya lihat boleh juga kalau di Malaysia, apa salahnya kalau dari satu negeri ke negeri yang lain yang saling membantu. Kalau yang ini negeri ini dah maju, apa salahnya negeri ini bantu pula negeri yang kurang maju. Kaedahnya begitulah. Tapi yang saya lihat perkadiran itu mereka turun padang dengan saya ingat lagi satu yang mereka pegang macam mantra ni, macam no one left behind. Yang pernah juga diusulkan oleh Perdana Menteri dahulu ketika COVID-19, tapi yang ini memang untuk pembahasan kemiskinan ini, no one left behind. Maksudnya semua orang perlu turun padang untuk bantu mereka-mereka yang miskin ini. Tak kiralah dari petani ke ataupun penternak ke, semuanya perlu bersatu padu untuk menjayakan pembahasan kemiskinan mutlak. Ya, dari aspek itu, dari sudut struktur ekonomi, kalau negara China kita tahu mereka berasaskan ekonomi sosialis, Prof, dan kita berasaskan ekonomi kapitalis, dan pastinya apabila kita membuat pelaburan kita memerlukan keuntungan, tetapi keuntungan yang ingin kita capai ataupun raih dalam kita melaburkan dalam pembasmian kemiskinan ini, ia memakan masa seperti mana yang dilakukan oleh Allahyarham Tun Abdul Razak. Ia bukan sekelip mata. Jadi bagaimana polisi yang betul dan juga agensi-agensi yang terlibat ini benar-benar memahami kelompok-kelompok ataupun pelanggan-pelanggan mereka yang mereka ingin santuni ataupun hormati, tetapi dalam masa yang sama pengalaman China dan juga pengalaman Syukri ke lapangan itu, iaitu menggunakan teknologi dan juga prinsip top down itu dan bottom up itu saling melengkapi antara satu sama lain. Pandangan Prof. Banyaknya peralihan yang telah berlaku di China, terutamanya selepas reformasi 1978. Ia juga melibatkan, kalau dulunya semua tanah, semua sumber dimiliki oleh pemerintah komunis, tapi sejak 1978 kegunaannya boleh disewa. Boleh disewa. Jadi banyaknya penswastaan dari sudut itu telah berlaku, dan juga disebabkan oleh perkembangan kegiatan swasta itu yang menakutkan orang. Kerajaan juga telah melancarkan, ini berasaskan negeri-negeri tertentu. Kalau di kawasan timur, Shandong, begitu juga dengan Shanghai, Zhejiang, Fujian, termasuk juga Guangdong, Guangxi, semua itu di kawasan Guangdong masih tak sampai laut. Berbeza dengan sama ada Xinjiang yang saudara Adilah maksudkan tadi, Tibet, Inner Mongolia, Gansu, semua ni biarpun miskin, kawasannya bentuknya semuanya adanya hutan rimba, bukit bukau, bergunung ganang, tapi semuanya mempunyai lebuh raya yang canggih, termasuk Guju. Saya telah ke sana. Ini bermakna
saya juga pernah lihat sebab saya pengerusi salah satu mesyuarat untuk bangsa-bangsa bersatu. Contoh Huawei yang menegakkan perlumbungan bijih besi, tak menggunakan sama sekali manusia. Lori yang dibawa tu driverless, dibawa ke atas, adanya drone bawa bijih besi itu, menguatkan dengan lori itu dia buat pakai seinci sebelum, kalau tidak jatuh lori itu, secanggih itu, sejitu, kemudian lori turun ke bawah. Masa itu suhu 13 darjah negatif. Ya, sejuk tu. Kawasan itu. Jadi bagi saya juga telah berbincang perkara ini dengan Huawei. Harapan saya supaya kerajaan kita akan guna Huawei sebagai contoh. Tapi demi membangunkan syarikat di Malaysia, begitu juga dengan koordinasi daripada Universiti Malaya, supaya dalam tempoh 5 tahun, Malaysia tak perlu lagi bergantung. Kita putuskan terus ketergantungan kepada teknologi luar. Kita harus cuba membangunkan keupayaan seperti ini di sini. Jadi dalam konteks itu, saya kira banyaknya ruang, banyaknya saluran. Cuma kita perlukan pemimpin kita cuba menegakkan, tak perlu institusi baru sebab banyak sangat institusi yang setengah-setengah orang kata tu kita nak mengatasi masalah, kita terus mencipta makhluk. Jadi daripada itu kita cuba gunakan yang sedia ada. Kita cuba mengubah sesuaikan dan pastikan semuanya diberi sasaran. Dan perlu ulasan dibuat supaya semuanya menepati sasaran. Kalau tidak, buat masa ni, banyaknya insentif kita bagi, banyaknya geran kita bagi. Tak pernah kita buat penilaian seperti itu. Menarik. Bagi Ahmad Shukri Azmi, pengalaman China juga, mereka bergerak selepas polisi zero COVID dan dasar terbuka China kembali kepada asal. Tetapi kita tahu juga generasi muda dan juga generasi pasangan-pasangan muda China ini ada masalah untuk mendapatkan zuriat dan kos hidup terlampau tinggi, terutamanya di bandar-bandar utama megacity seperti di Guangzhou, di Beijing ataupun di Shenzhen misalnya. Tetapi adakah polisi kerajaan China untuk membasmi kemiskinan dalam konteks kemiskinan hari ini ia berterusan dan apa pendekatannya? Kalau kita lihat sekarang ini, kalau Tuan Haji Nazri tadi sebut tentang polisi zuriat yang sudah pun dimasukkan. Namun kalau kita lihat, kalau kita tanya ke lapangan, kita tanya, kalau tanya rakan-rakan lah kan, saya tanya rakan-rakan di sini, nak ke tambah zuriat dan sebagainya. Rata-rata akan jawab tidak mahu. Sebabnya satu, mungkin kos hari hidup yang semakin tinggi dan sebagainya. Dan mungkin bukan saja kos hari hidup, tapi dia lebih kepada, kalau kita lihat di sistem di sini, pendidikannya yang berkualiti, tapi it come with price. Kalau kita kata berkualiti, kita tak dapat yang harga, mungkin tak dapat harga semurah di Malaysia. Tapi kalau saya sendiri dengan pengalaman saya sendiri menghantar anak sekolah di sini, kita dapat lihat kualiti tu setimpal dengan harga yang dibayarnya. Tapi mungkin mereka memfokuskan kepada kualiti berbanding kepada kuantiti di sini. Saya lihat itu mungkin dalam jangka masa panjang ni mungkin akan ada hiccup di sini dan sana, tapi mungkin ada cara-cara yang baru oleh pihak kerajaan bagaimana nak mengatasi population yang mungkin kata aging population dan sebagainya. Mungkin ada langkah-langkah baru untuk memberi rangsangan kepada mereka untuk menambah lagi zuriat supaya akan jadi satu negara yang balance pada masa akan datang, 50 tahun akan datang, 60 tahun akan datang dan sebagainya. Okey, sekali Prof. Kita ada success story yang banyak berkaitan dengan program pembasmian kemiskinan. Antara yang saya tidak lupa adalah program di bawah Amanah Ikhtiar Malaysia, AIM. Dan mereka ini mendekati kelompok-kelompok miskin, terutamanya di kalangan wanita dan juga lelaki yang berada di bandar, luar bandar, pinggir bandar dan juga pedalaman. Dan mereka mempunyai success story dan sukses mengeluarkan kelompok yang berdaya saing dalam perniagaan mikro itu amat tinggi. Tetapi kita dah nampaknya seolah-olah hampir satu dekad ini kita tak dengar cerita-cerita AIM ini. Adakah itu juga perlu kita perkasakan semula, Prof? Dalam pengalaman saya, ini saya kira terpulang pada sama ada Saudara Adillah nak menyiarkan. Sebenarnya bila kita sebut berjaya, ini bukan bermakna orang yang dapatkan RM100 itu telah mengeluarkan pulangan yang memungkinkan mereka bayar balik. Sebenarnya setelah dia tak dapat bayar, dia dipadam terus daripada akaun.
Ya. Jadi siasatan yang saya buat begitu juga dengan penemuan daripada Prof. Muhammad Arif dulu yang menyatakan ia bukanlah satu contoh yang telah benar-benar menangani masalah kemiskinan mutlak tu. Jadi mungkin itu sekarang kita ada tekun. Ya. Tapi saya percaya bunga yang digunakan di Bangladesh asal usul program ikhtiar Grameen Bank tu program ikhtiar yang itu sebenarnya berjaya di sana kerana bunganya hampir 26%. Jadi biarpun Muhammad Yunus yang memberikan dengan bunga 16% tu masih berjaya disasarkan kepada wanita. Sini kita bukannya ada sistem kewangan yang gagal seperti itu. Disebabkan oleh kegagalan pasaran kewangan di sana, maka punca seperti itu, contoh seperti ini memang bagus sekali untuk menangani masalah itu. Kita bunganya agak rendah. Kalau kita sebut 26% itu tak pernah berlaku di Malaysia. Jadi kita perlu cari jalan yang lain dan juga sasarkan mereka yang benar-benar miskin, yang saya bilang terkandung dalam kemiskinan tegar itu, generasi demi generasi saudara mara semua berada di bawah garis kemiskinan. Ya. Jadi saya kira kita perlu ada langkah untuk mensasarkan mereka dan buat kajian supaya apa saja yang dibuat tu dapat ditinjau balik agar masalahnya diatasi. Jadi dalam konteks seperti itu, saya kira seperti mana saya telah nyatakan awal lagi, saya yakin kalaulah terutamanya di pentas politik ini kita bersatu. Yang agak membimbangkan saya ini, penyatuan itu kurang terdapat sekarang ini. Kalau kita benar-benar sasarkan, kita sayangkan Malaysia, kita sayangkan rakyat Malaysia, tak kira kaum ke apa, semuanya ciptaan Tuhan katakan. Ya. Kita nak sasarkan semua masalah ini diatasi, itu titik tolak untuk merangka rancangan demi mengatasi masalah kemiskinan seperti ini. Menarik. Saya rasa kita perlu ada program susulan perbincangan kita tentang hal ini mungkin dalam platform yang lain. Terima kasih Dato' Profesor Ulung Raja Rahsia, Profesor Ekonomi Universiti Melaya dan juga Pengarah Eksekutif Institut Asia Eropah Universiti Melaya. Terima kasih Prof. Dan juga terima kasih Ahmad Syukri Azmi, wartawan Kumpulan Media Cina CMG yang kini berada di Beijing. Terima kasih Ahmad Syukri. Semula kita bertemu lagi dalam sesi yang akan datang. Sekian saja agenda Awani Asia malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.